Tak, dia nak fitnah, nak bagi bukti. Ia mengatakan bahawa Abu Hurairah ni solat duit. Bahang duit. Tiba-tiba tak lepas pada tu masuk mahkamah, keluar mahkamah, masuk mahkamah, dan dia dapat buktikan dia tidak bersalah. Dan bukan hak dia. Dia kata ni adalah fitnah, bukan dia. Akhirnya dia dapat bertahankan dia betul. Lalah bukan dia, bukan tu. Bukan orang panggil duit rasuah dan sebagainya. Dah akhirnya Sayyidina Umar nak latih balik dia ni jadi khalifah. Jadi khalifah pula. Jadi gubernur. Dia gak yang pertama dia tolak 15 alasan dia waktu baik. 15 alasan tolak jawatan, tak bohong. Serik ah. Serik. Kalau kita orang bagi jawatan kau nak ke mana? Dah. Orang nak bagi jawatan baca-baca kita mikir. Padahal dah jawatan ni satu berpandang sebenarnya. Jangan pula orang bagi jawatan kita pula orang panggil tak buat amanah. Tak boleh. Bagi jawatan kena melaksanakan amanah, kena jaga. Tapi kita nak sebut Abu Hurairah, dia walaupun gitu Sayyidina Umar nak latih balik lah dia ni. Tak. Sebelum ni dia pecat. Tak, dia pecat ni biasalah. Benda ni kan khalifah dia ni takut-takut Sayyidina Umar ni latih khalifah yang menyeleweng. Sayyidina Umar ni jenis tegah. Tak bersalah lagi pun dia pecat dulu. Bukti dulu, barulah dia latih balik. Tiba-tiba Abu Hurairah ditolak. Dia tambah. Dia tambah. Kenapa? Tambah jadi panggil gubernur. Dia tambah. Sebab apa? Sebab adalah beberapa sebab yang menyebabkan dia tolak. Antaranya dia tolak ni kerana dia takut bahawa ianya menjadi fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Jadi fitnah yang besar. Dah banyaklah alasan-alasan dia. Kalau kita tengok gak. Tu antara Abu Hurairah lah kalau kita cerita. Dia mati di Madinah Al-Munawwarah. Dia mati di Madinah juga. Dan menempuh nafas yang terakhir pada tahun 57 atau 58 Hijrah. Adalah usia muda juga. Tak muda dah, tua dah, 78 tahun. Abu Hurairah meninggal sebanyak 5,374 hadis. Antara riwayat mengatakan hadis yang diriwayatkan paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi. Dalam ramai-ramai sahabat dia lah yang paling banyak sekali. Dan kalau kita tengok ranking hadis dia lah. Tu kita cerita tentang Abu Hurairah sedikit sebanyak sebelum kita sampai kepada hadis yang dia nak bawa ni. Kenapa dia? Nabi SAW bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Qala al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajusu fid dunya wat tabahudu wat tahasudu hatta yakunal bagh. Rawahul Hakim. Arti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya daripada sabdanya, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat lain bertanya, faqalu, sebahagiannya radhiyallahu anhum bertanya, apakah ya Rasulullah, wa ma da'ul umam, apakah penyakit-penyakit tu yang pernah umat-umat dahulu ni? Nabi kata akan menimpa umat akan datang penyakit umat-umat terdahulu. Nak tahu juga kenapa penyakit umat terdahulu? Ni nak sebut al-asharu
wal bataru wat takasuru wat tanajusu fid dunya wat tabahudu wat tahasudu hatta yakunal bagh. Bahawa sesungguhnya penyakit-penyakit itu adalah terlalu banyak bersukaria. Banyak sukaria. Yang kedua pula Nabi sebut, apa dia? Terlalu mewah, wattakasur. Yang terlalu mewah. Yang ketiga, wattanajusu fid dunya, iaitu banyak mengumpulkan harta sebanyak mungkin, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Penyakit umat dahulu suka kumpul harta. Pertama disebut sukaria kuat sangat, terlalu mewah sangat. Lepas tu kumpul harta banyak mungkin. Yang ketiga pula wattabahudu wattahasudu hatta yakunal bagyu, saling memarah, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Wattanajusu fid dunya wattabahudu wattahasudu hatta yakunal bagyu, iaitu suka menipu dalam merebut harta benda dunia. Berebut sesuatu dunia dengan cara menipu. Ada juga tipu menipu, jual beli pun nawak. Kata duyang ni sedap kan, ni musa duyang kan, dagat lah kata. Ajar dia, hey duyang ni kerenti kuning, tak percaya ni, buka ni, tengok ni. Dia buka hak lain, ikan buah lain. Bahaya gitu kalau nak jual duyang, kalau buka belaka. Kalau tuan tu dah percaya kuning, buka lalu. Baru tu kuning dah, dia nak tutup balik. Biar tak tutup, munak ni habis ya. Kelingan tu lalu ni kita kata kuning garanti, kita kata insya-Allah lah, sebab kulit yang sama. Pokok yang sama, warna gini. Baru betul. Kita nak suruh orang beli, tapi kita buat semangat dia, tipu. Tiba-tiba saat tu beli, tengok-tengok isi putih siang. Tadi tengok kuning. Pelawak tak boleh. Tak, kena berhati-hati. Ni disebut merebut harta dengan cara menipu. Saling memarahi. Tengok baloh sama diri. Mu baloh kaku, aku baloh kamu. Mu kata kaku, aku kata kamu. Macam-macam. Deki-deki. Jenis deki. Jenis sehingga zalim menzalimi. Ni deki ngawan ni, sehingga zalim menzalimi. Tindah menindah ni. Antara penyakit umat terdahulu. Penyakit-penyakit yang disebut oleh Nabi SAW tadi berlaku dah hari ni. Nak tanya ada tak berlaku dah hari ni? Berlaku tak? Agak-agak berlaku dah Rasulullah sebut ni. Berlaku dah. Bukan akan berlaku dah. Padahal Rasulullah sebut lama dah. Rasulullah sebut 1440 Hijrah dah. Sekarang kita lebih daripada 1400 dah Rasulullah khabar. Hari ni hak Rasulullah khabar berlaku tak? Berlaku. Tak. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular. Penyakit ini tersebar, merebak. Tak. Di antara kita, di antara kalangan umat Islam dengan ganah, dengan bahayanya. Penyakit ni kalau kita dah elak penyakit ni, dia akan menyebabkan rosaknya umat Islam hari ini. Dunia Islam dilanda dengan krisis rohani. Krisis rohani, jasadi nampak kuat gagah debel. Dak kira piye mari, katok belaka rimah mari dia bahang. Tiba-tiba penyakit hati, dia tak boleh nak lawan. Penyakit nafsu, dia tak boleh nak lawan, tak boleh nak kawal. Ini yang paling membimbangkan, yang menakutkan, yang sangat merutin pada hari ini. Dia mari pula, mari ngejut. Macam kita sakit stroke, tiba-tiba baris stroke gak kah. Tak boleh buat benda dah lah. Dah mari stroke gak habis hari tu. Tak boleh nak kawal dah. Begitu juga penyakit ni, kalau kita dah nak kawal, kalau dah kita nak tu, tiba-tiba sampai satu masa dia mengawal kita.
Dah, kalau terlalu mewah gak, dak dan dah nak pergi surah sejik. Apa? Harta nak kena jaga pula. Ke mana? Tak ada orang tinggal rumah. Jatuh. Alasan tu. Dah, tak ada orang nak tinggal rumah. Bapa dah pergi surah, dah pergi tengah. Bapa dah pergi sejik. Dah kita nak, tak ada orang rumah. Dah boleh tinggal rumah kosong-kosong. Dah. Ni punca dia sebab harta banyak. Kalau tak ada harta, tak apa tinggal apa. Bukan ada benda. Dah. Ke mana? Tu. Orang jadi tak panggil. Jadi bukan kita kata tak boleh kupu harta, boleh. Tapi jangan melampau sehingga kita menjadi hamba kepada harta tu sendiri. Dah. Tu. Dengan kekosongan rohani itu, Nabi sebut mereka terpaksa mencari dan mengumpul harta sebanyak-banyak. Dah, dengan hati tak ada, rohani kosong, dengan ilmu agama tak ada, kepahaman agama tak ada, orang panggil nak buat kebaikan dan sebagainya, menyebabkan dia ni sanggup mengumpulkan harta sebanyak mungkin untuk memuaskan hawa nafsu. Ikut pandai dok kira halal haram, dia kumpul semua harta. Tanya bapa dak pergi surah, bapa dak pergi sejid, bapa dak beramal. Dia kata dah masih muda lagi, masih muda lagi. Dia panggil ayat-ayat lain dia panggil. Siang masih muda malam masih muda tak tahu. Malam masih muda. Ayat orang lain ni. Bapa malang masih muda, bermakna dia ni kuat lagi. Tak apa, dah tua-tua lagi, marilah sejik. Tapi tua-tua pun dak pari juga, tu masalah. Bapa nak pari, sakit lutut ustaz, sakit pinggang ustaz. Dah. Bapa masa muda dulu dak pari dah. Masa tua pun bagi alasan gini pula. Dah, alasan tak habis-habis. Dah, memang tak habis. Tunggu dia mati ya. Jawab dia tunggu mati dah lah. Dah, kalau sakit sungguh tak apa. Masa muda dia bersungguh dah mari surah sejid. Tiba-tiba sakit. Sakit. Allahu Akbar. Dah no awana dah. Dah sakit gak. Kita dah boleh nak benda. Dia aja Allah Ta'ala lah tahu. Dah. Tapi kalau dia ada juga. Dah, walaupun dia tua, walaupun dia sakit, dia datang juga ke masjid kadang-kadang. Tak mampu dah. Tak mampu dah orang dia dah. Pahala sama dah orang pergi sejid. Dia biasa dah pergi sejid dulu. Tiba-tiba dia sakit dah pergi sejid. Contoh. Tak bilang lah kita tak. Tak bilang mudah sikit. Tak bilang hari-hari ya. Kena azan sama kan. Tak. Kalau tak bilang ada azan tak boleh ha. Tak bilang azan sama. Nak bang dulu ke? Bang dua. Ada sikit banyak ke okey? 2 baris, 3 baris. Ada 2 baris azan luah. Azan luah. Kita rehat seketika mendengar azan.
Alhamdulillah. Tak. Anak ayatnya nak kabur kepada kita penyakit-penyakit yang menyebabkan kosongnya hati kita. Tak. Kosongnya rohani kita menyebabkan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala murka. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, dah sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu daya untuk mendapatkan harta. Maka ketika itu akan hilang nilai-nilai akhlak. Dah akhlak akan hilang dan yang hanya kecurangan, khianat, dengki-mendeki dan sebagainya. Dah, lepas tu kita kena ingat napa-napa hak Nabi pesan, hak Nabi bagi tahu kepada kita. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu antara yang meriwayatkan hadis ni sendiri pun banyak perkara-perkara yang dia buat. Dah, kadang-kadang dia takut. Dah, dia takut. Lepas tu ketika mana zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar melarang dia mengajar hadis. Pada mulanya Sayyidina Umar larang dia mengajar. Sebab apa Sayyidina Umar larang? Sebab takut-takut ada hadis palsu. Sayyidina Umar ajar kepada Abu Hurairah suruh baca hadis. Kenapa dia? Baca Quran saja. Ngajar bab Quran sudah lah. Tak. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu satu hadis. Ketika mana Sayyidina Umar kata gitu, Abu Hurairah waktu berhadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba wa maq'adatu minan nar. Nak kabarnya, sesiapa yang berdusta terhadap saya dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Dengar gitu Sayyidina Umar kata, dan benar kan siapa? Abu Hurairah mengajar ilmu hadis. Nak khabar kepada kita bahawa selepas sebab Abu Hurairah orang yang banyak apa hadis. Jadi banyak hadis-hadis yang Sayyidina Umar pernah tahu dan tidak ingat. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu baca hadis sehingga Sayyidina Umar dengar, dia ingat balik. Dan dia Sayyidina Abu Hurairah orang yang paling takut sekali apabila bercakap tentang hadis, dia tak tahu. Dia tak tahu. Lepas tu kita takut hadis tu jadi hadis palsu. Hari ni banyak hadis palsu. Nak daripada golongan-golongan pok-pok Syiah. Jangan termakan pula daripada hadis-hadis palsu. Kita bimbanglah dari ni. Hadis yang kita sebut hari ni, inilah antara penyakit yang kita sebut. Yang pertama, penyakit bersukaria. Bukan marah bersukaria, tak ada masalah. Mu nak bersuka-suka lah. Tak nak buat apa-apa, buatlah. Tetapi jangan sampai masanya kita ni melampaui. Suka-suka tak? Tak sampai masa mengikut perintah Allah Ta'ala, wajib kita kena taat. Nak mewah, tak ada masalah. Nak mewah-mewah. Tapi dari sudut mentaati perintah Allah Ta'ala, wajib kita taat. Tak mengumpul harta sebagainya mungkin pun kumpullah. Biarlah kumpul dengan cara yang benar. Bukan cara nipu, cara pelawak, cara dusta, tak, cara khianat, tak. Bukan cara gitu. Dan yang seterusnya kita pula janganlah kita ambil penyakit yang namanya saling gocoh atau panggil marah memarahi. Tak suka marah orang, tak tahu pasal marah orang. Tak. Kalau kita marah orang tak semayang, boleh tahan. Ni kita marah, tak. Tidak tentu pasal kita mari marah, tak suka, tak puas hati, tanpa sebab dan sebagainya. Sebab tu kita jangan jadi gitu. Dan jangan jadi orang yang suka deki, mendeki. Tak. Penyakit ni lah hak paling bimbang sekali. Deki-deki ni, penyakit hak paling bimbang sekali. Menyebabkan daripada deki, muncullah kezaliman. Daripada deki juga, ia pertama berlakunya kezaliman ni, penindasan ni pertama daripada hasad deki. Yang kedua daripada apa? Daripada tamak haluba.
Daripada tamak, orang boleh tu dia nak tu tak. Tiba-tiba dia tak boleh. Dia kena. Dia kena. Apabila siapa kena, berlakulah zalim menzalimi. Ni bahaya. Bukan kita tak boleh zalim. Tak, haram bagi kita zalim. Banyak mana ayat Al-Quran mengatakan jangan kita jadi zalim. Tak, orang-orang yang zalim dia tempat dia. Bukan atas dunia ni. Dia akhirat lagi tempat dia kenapa dia? Neraka. Kita nak ke masuk neraka? Tak, kalau tanya semua sekali, tak ada orang kata nak masuk neraka. Kata hak togok arah, tanya dia, mu nak masuk syurga, nak masuk neraka? Ni syurga lah ni, nak masuk syurga. Hak togok arah pun kata nak masuk syurga. Dah kita hak mari surah, mari sejid, dah mari majlis ilmu. Kalau kata tak nak neraka, dah arwah, dah sabar. Hak tu, hak jahat tu, nak kata nak kepada syurga. Tetapi perbuatan mereka tidak sama macam perbuatan orang yang nak kepada syurga Allah Ta'ala. Lepas tu kita minta dengan Allah Ta'ala, tak, kita menghitungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Semoga kita ni tak tergolongan orang yang melakukan, orang yang ada penyakit-penyakit yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit umat-umat terdahulu. Tak, antaranya kita sebut tadi, tak, iaitu banyak sukaria, tak, terlalu mewah, terlalu banyak mengumpul harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam merebut harta benda, saling memarahi, deki-mendeki, sehingga berlakunya zalim menzalimi. Tak, kalau kita nak cerita satu persatu, nak terang, panggil secara detail, panjang pula. Tak, panjang pula. Tak, antaranya bersukaria. Bukan marah bersukaria macam kita kata main bola, bersukaria lah tu orang panggil. Dah, bersukang dan sebagainya. Ada perkara boleh haru. Kita nak bersukang, sukang lah. Nak bergalak, galak lah. Tetapi biar mengikuti syarak, mengikuti agama. Dah, contoh kita kata, dah orang main bola, boleh tak main bola? Boleh. Tak, main bola hukumnya haus. Tapi boleh jadi dosa dan boleh jadi sunat. Ada juga main bola sunat. Pelik ustaz dok aja dengar. Ke ajaran sesat mana? Orang akan tanya, berapa boleh jadi sunat? Benda tu haus je kan? Mana ada sunat? Sebab tu kita kena ingat, kita beramal ibadat bukan hanya sembahyang saja. Dalam kehidupan kita, setiap detik kita, setiap saat kita, pakai baju boleh dapat pahala. Pakai baju, kita niat pakai baju nak tutup aurat, dapat pahala. Kita pakai baju nak tutup aurat, nak jaga agama, dapat pahala. Asal yang haru, tapi jadi sunat. Jaga niat kita. Kita juga kita main bola. Kita main bola ni untuk apa dia? Untuk bagi kesihatan kita. Nak suruh gagak, boleh mari sejid, boleh mari surah, boleh mari dengar kuliah, boleh buat amal-amal ibadah, tak, boleh taat ibu bapa, boleh buat kerja cari nafkah orang lain. Tak, nafkah anak bini kita, keluarga kita. Tak, dengan kita sihat tubuh badan perlu main bola, dapat pahala. Dah haram mana pula ustaz? Dia main bola buat apa haram? Bukan curi bola orang. Dah, mu curi ya, mu rapah bola orang, kaki orang. Dah, bukan tu. Tu ada lah, mu nak rebut bab orang main. Dah, rebut sebola. Dah, nak gabuhnya apa jadi haram? Jadi haramnya tak mengikut syarat. Apa? Tidak menutup aurat. Main bola pakai luar pendek. Main bola pakai sependek. Contohlah. Tapi sini dah apa dia orang pakai pendek. Dah, mana-mana pun stadium ada lagi pakai pendek. Tapi nak kabarnya menutup aurat. Dah, biarlah orang lelaki tutup sampai bawah lutut dah pedah. Dah, aurat orang lelaki mana? Mana? Tahu dah aurat orang lelaki? Tahu dah? Kita tahu aurat perempuan je. Tangan dan tapak tangan dan muka. Dah. Muka dan tapak tangan. Betul tak kita tahu aurat perempuan? Dah aurat lelaki mana? Kena beringat dah. Aurat orang lelaki ni seluruh tubuh dia apabila bersama dengan
wanita ajnabi yang halal kita nikah seluruh tubuh. Tubuh badan kita, badan kata nampak suruh. Dah, nampak hebat tubuh kita tahu lah. Dah. Kalau orang puan tu tengok dengan nafsu, dah apa tubuh pun. Nak tengok dengan nafsu orang puan ni mudah dapat je nafsu dia kuat lagi pada kita orang lelaki. Dah, nak kabarnya boleh jadi haram. Kita kalau kita tengok muka orang puan, dah jadi bernafsu, haram. Faham tak? Padahal muka tak aurat. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab mudah je kita kata kitab biasa. Dah, aurat orang puan muka dan tapak tangan ketika dalam solat. Safinatul Najah pun sebut ketika dalam solat. Seluruh solat, seluruh tubuh. Aurat dia dengan orang ramai. Dengan orang lelaki yang boleh dia nikah. Tak. Dengan ipar dia tak boleh. Aurat. Tak. Tapi dengan tu lelaki tak kira. Tak ada aurat dengan tu lelaki. Tak. Dia nak telanjang pula pun tak ada salah. Dengan tu lelaki dia. Tak. Dengan orang lain ni. Ni kita tentang orang lain. Bukan dalam rumah dia. Dah, dalam rumah tak kira. Macam kita. Aurat dalam rumah. Hak kita faham. Orang lelaki, aurat dalam rumah. Dengar ni. Aurat dalam rumah, lutut dengan pusat. Hingga ke pusat. Lutut dengan ke pusat. Tapi molek-molek ada nampak lutut kita. Tunjuk ke orang. Dah apa anak beranak? Tak boleh. Aurat. Kita biasa tunjuk. Ni nampak lutut. Dah jalan. Dah ustaz baru tahu ustaz tu belum ni budak ngaji kita punya tu musali rasanya ada ibat aurat rasanya. Dah ada. Lama dah buka. Dah kita fiqh cekek apa belaka dah. Cuma kita silap faham. Silap faham mana? Aurat orang lelaki pusat hingga ke lutut. Padahal bersama dengan keluarga anak beradik. Dah, hak lain dengan orang lain barulah aurat tubuh. Lepas tu hak kaum muktamad. Hak kita sebut ni kaum muktamad, hak kuat. Tak kaum hak lembut. Ada kata tidak mengapa kecuali mendatangkan fitnah ataupun mendatangkan nafsu. Tu dosa lah. Begitu juga orang puan. Tak, asalnya mukanya tak aurat. Faham tak? Tangan dengan tapak tangan muka. Tapi ia boleh jadi fitnah. Apabila jadi fitnah, aurat juga. Jadi fitnah mana? Orang tengok mendatangkan nafsu. Tak, jadi orang jadi jahat dan sebagainya, maka wajib kena tutup. Maknanya kena pakai tutup, pakai pudah. Faham ke tak? Maka sampai masa tu wajib lah. Kena tutup. Tak, kena tutup habis. Jangan ada ustaz nak jalan ni tutup belakang tak? Dah bukalah mata tu. Dah kamu orang kata tutup belakang nak jalan ni melanggar tiang api. Dah. Jangan sampai hak tu. Dah, batu kita kena usaha. Dah, tu. Batu kita kena ingat baik. Ni antara yang kita sebut. Batu kita pakai muhasabah lah. Supaya apa? Supaya sifat-sifat yang kita lakukan ini dah jauh daripada penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kita ni celaka dunia dan di akhirat. Ni kita dapat satu ilmu yang mana memberikan kita untuk muhasabah diri kita bersama-sama. Untuk saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, minta maaf banyak kalau ada salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.